Legacy. Legacy itu sebabnya dia banyak interpretasi dia. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan live good, kalau kita nak kaitkan dengan live good, jadi ini maknanya ialah warisan. Warisan. Apa yang kita nak wariskan? Apa yang kita nak wariskan kepada keturunan kita? That is legacy. So bila dikaitkan dengan live good, ada beberapa warisan yang kita boleh wariskan kepada keturunan kita. Okay? Terutama yang ada suami atau isteri, ada spouse lah, ada spouse. Spouse itu pasangan, ada pasangan. Dan ada anak-anak. Anak-anak. So pasangan dan anak-anak. Bermakna kita boleh wariskan sesuatu. Sesuatu yang bernilai lah tuan. Sesuatu yang bernilai lah. Yang kita boleh wariskan kepada keturunan kita itu. Bukan saja kepada immediate family, pasangan dengan anak-anak tu immediate family kan. Tapi juga keturunan. Keturunan maksudnya kepada cucu. Kepada cucu, kepada cicit. Kan? Keturunan. Jadi itu yang kita nak tahu. Apa benda aku boleh wariskan? Apa benda aku boleh wariskan kepada pasangan aku, anak-anak aku, cucu cicit aku. Jadi kalau one day, satu hari nanti bila aku sudah tiada, bila aku sudah tiada di dunia ini, yang tinggal ialah warisanku. Yang tinggal ialah warisanku itu. Itulah legacy. Okay, that is the legacy. Itulah yang kita nak bicarakan malam ni. Apa benda bila aku meninggal dunia, ada something yang aku boleh wariskan kepada keturunan aku. Jadi keturunan aku itu boleh ingat akulah. Okay. Macam itulah maksud dia. Now, bila kita nak wariskan sesuatu, sesuatu yang bernilai, kita nak wariskan dia. Jadi sebelum kita nak wariskan tu, kita mestilah miliki. Kita mestilah miliki sesuatu itu. Kita miliki, we are the owner. Kita adalah pemilik kepada warisan itu, yang kita nak wariskan tu. Benda itu ataupun apa benda yang kita nak wariskan itu kita punya. Barulah dipanggil warisan. Kalau bukan tuan-tuan punya, mana boleh? Kan? Tidak diwariskan lah. Contoh, kalau tuan-tuan adalah seorang general manager, aku jawatan aku ni pengurus besar. Aku pengurus besar di syarikat yang besar. Syarikat itu bukan aku punya. Aku ni bekerja sebagai seorang pengurus besar. Jawatan itu tuan-tuan sebenarnya bukan jawatan tuan-tuan yang miliki, tidak. Jawatan pengurus besar itu bukan tuan-tuan punya tu. Itu sementara aja, kan. Yang punya itu ialah majikan. Jadi kalau tuan-tuan meninggal dunia, mana boleh bagi kepada keluarga jawatan tu kan? Jadi itu bukan yang tuan-tuan boleh wariskan. Okay? Sebab tuan-tuan tidak miliki dia. Jawatan besar tu. Gaji besar, jawatan besar kan? Okay, jadi mestilah sesuatu. Kalau tuan-tuan nak wariskan contoh kewangan. Aku nak wariskan kewangan kepada keturunan aku. So that means you mesti own duit. Kalau bukan duit pun bisnes lah. Okay. Kewangan, nak wariskan kewangan. Aku nak wariskan kewangan pada aku punya family. Kewangan ini kan duit.
Jadi sama ada tuan-tuan bagi dia 1 juta, 2 juta, 3 juta, kan? Wang yang besar lah, wang yang besar. Kalau 100,000 tu bukan wariskan tu. Something big, ataupun bisnes lah, bisnes yang menghasilkan wang. Jadi kita wariskan bisnes yang menghasilkan wang. Bukan bisnes yang tidak menghasilkan wang, bukan bisnes yang tidak bagus, bisnes yang running well. Dia running well. Income dari situ maybe more than 40,000 ringgit satu bulan, kan? Barulah itu wariskan, kan? Jadi warisan keuangan ini adalah satu warisan yang besar, satu warisan yang penting. Ini warisan keuangan ini. Warisan yang sangat penting, dalam kehidupan keturunan kita itu. Kalau tuan-tuan nampak masyarakat kita lah, kan. Tuan-tuan nampak surrounding, orang punya rumah besar, kan, keretanya besar. Rumahnya besar, keretanya besar, kan. Income-nya besar, kan. Dari mana dia dapat tu? Cek punya cek, kita cek, bukan dia, tapi bapak dia, kan. Bapak dia tu yang berhempas pulas tu, kan. Datang ke Malaysia ni, kan. Bapak dia tu bukan kaya, kan, orang susah. Tapi bapak dia buat bisnes. Buat bisnes tahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Berjaya. Dia berjaya. Kejayaan dia dalam bisnes itu dia wariskan kepada anak-anak dia. Jadi anak-anak dia yang senang lenang, daripada usaha bapak dia. Dan itu diwariskan kepada cucu-cucu cicit dia. The family business itu started with somebody daripada jalur keturunan itu, kan. Macam itulah. So business ataupun warisan kewangan ini adalah satu faktor yang penting, dan tuan-tuan bukan saja tuan-tuan nikmati dia semasa hidup, kan. Kewangan ni orang putih panggil financial freedom. Financial freedom. Ini benda yang tuan-tuan wariskan ni. Tetapi sebelum tuan-tuan wariskan, tuan-tuan kena capai dia. Tuan-tuan yang create dia, kecuali bapa tuan-tuan yang waris kepada tuan-tuan lah. Tapi dia must be somebody daripada keturunan itu yang start, yang memulakan bisnes itu. Siapa yang mulakan bisnes itu? Jadi kita cerita malam ni, kita yang mulakan. Dalam malam ini punya cerita, yang memulakan itu kita lah. You. Tuan-tuan yang memulakan satu bisnes global yang dipanggil Live Good. You are the person, the founder of your dynasty. So tuan-tuan sebenarnya mencipta satu dinasti, tuan-tuan. Bisnes dinasti, untuk dinasti tuan-tuan tu. You are the one, the founder of your dynasty. Menggunakan Live Good. Menggunakan platform Live Good. Macam mana Sifu? Kalau tak ada anak? Tak ada anak. Macam mana? Engkau wariskan kepada engkau punya nephew lah. Anak tak ada, nephew lah engkau bagi. Who are the closest kin? Siapa antara saudara mara yang terdekat dengan kau lah? Engkau wariskan dengan dia lah. So financial freedom ini, tuan-tuan, dia related dengan
Dia related dengan freedom yang lain. Apa dia freedom yang lain? Ialah freedom of time. Freedom of time. Time freedom. Time freedom. Time freedom itu datang daripada financial freedom. Ya, dia kebebasan yang berbeza, tuan-tuan. Tetapi financial itu melahirkan time tu. Financial freedom itu yang melahirkan time freedom tu. Okay, tuan-tuan tidak boleh mencapai time freedom kalau tuan-tuan tidak ada financial freedom. So, miliki dulu financial freedom sebelum tuan-tuan miliki time freedom. Okay, secara automatik tuan-tuan akan dapat time freedom bila tuan-tuan capai financial freedom itu. Macam itulah tuan-tuan. Okay. Dan financial freedom ini juga memberikan kita freedom yang ketiga. Ini freedom pertama, tuan-tuan. Ini freedom yang kedua ni. Time. Okay, yang ketiga ialah health. Health freedom. Apa maksud health freedom tu? Health freedom tu maksudnya disease. Tuan-tuan tidak tuan-tuan free of disease. Okay. Bebas daripada penyakit. Health freedom maksudnya tuan-tuan bebas daripada penyakit. Okay. Financial freedom ni tuan-tuan bebas membeli apa yang tuan-tuan nak. Tuan-tuan mampu beli apa yang tuan-tuan nak. That is financial freedom. Time freedom ialah tuan-tuan bebas menggunakan masa tuan-tuan. Tidak ada siapa yang larang tuan-tuan nak guna masa tu, nak guna masa apa, aktiviti untuk apa. Bebas, tuan-tuan bebas menggunakan masa. Okay, jadi health freedom ni adalah bebas daripada penyakit. Tuan-tuan ada kuasa untuk beli produk-produk suplemen yang berkualiti tinggi untuk kesihatan. That's what it means. Okay. Dia berkaitan dengan financial, tuan. Jadi financial itu yang melahirkan health. Okay. Yang ketiga, apa lagi financial freedom boleh berikan freedom. Financial freedom boleh berikan freedom apa? Location. Okay, location freedom. Mau berada di lokasi mana juga. You are free, you are able to do that. Kita ada kuasa nak buat itu. Katalah tuan-tuan. Katalah minggu depan ada World Cup. Ada World Cup kan. Di mana tu? Contohlah tuan-tuan bagilah tempat jauh sikit kan. Di Moskow, contohlah di Moskow, World Cup di Moskow. So, itu lokasi yang jauh daripada Kuala Lumpur kan. Daripada Malaysia, jauh tu. That is location. But kalau tuan-tuan ada financial freedom, location freedom, tuan-tuan mampu buat. Okay, tuan-tuan boleh berada di Moskow minggu depan, no problem. You have the power to do that. Okay? Jadi tuan-tuan ada location freedom ni. Tuan-tuan boleh capai benda tu. Okay? So benda ni yang tuan-tuan nak wariskan ni. Kita nak wariskan financial freedom, time freedom, health freedom, location freedom to our family. Kepada keluarga kita. Tapi kita miliki dulu. Kita kena miliki dulu sebelum kita wariskan. Okey, freedom yang keempat apa dia? Apa benda freedom yang keempat yang kita nak wariskan itu? Okay. What is the number 4?
What is the number 4? Financial, time, health, location, and somebody. Anybody? Money. Money sudah, itu financial lah. Apa tuan-tuan? Ini siapa boleh jawab soalan ni? Kan? Sibu bagi dia free apa tu? Apa-apa yang dia nak, sama ada video pendek, kan? Video pendek ataupun landing page. Freedom of mind. Freedom of mind. Hampir. Okay. Hampir, but that is not what I'm looking for. Okay, freedom of mind tu, ya, boleh, dekat. Okay, tapi syabas juga tu, boleh berfikir begitu kan. Boleh berfikir begitu kan. Okay, yang Sibu nakkan ialah freedom of action. Tindakan. Ya, boleh jugalah, bolehlah juga. Okay. Freedom of action tu boleh juga, tapi that is not what I'm looking for. Yang Sibu looking for ialah social circle. Okay, social circle. Apa maksud social circle tu? Social circle ni tuan-tuan free, kan, bebas untuk memilih siapa yang tuan-tuan nak bersosial, nak bermasyarakat, nak berinteraksi, nak berkomunikasi, tuan-tuan. Okay, tidak ada paksaan. Bermakna kalau tuan-tuan, contohlah tuan-tuan, kalau tuan-tuan berada dalam satu jabatan, okay, ataupun dalam satu syarikat, yang mana tuan-tuan bekerja sebagai seorang pekerja, tuan-tuan tidak ada pilihan. Tuan-tuan tidak ada pilihan untuk memilih tuan-tuan punya rakan sekerja. You don't have the power that. Kan? Bos kata, engkau bekerja dengan si Hamidah. Kan, engkau berdua bekerja dengan si Hamidah. Kamu dua bergeng, buat kerja yang syarikat suruh buat lah. You don't have the power to choose siapa yang tuan-tuan nak bekerja sama. You don't have the freedom anymore. Okay. But kalau tuan-tuan buat dalam Live Good, kita ada pilihan, tuan-tuan. Dengan siapa aku nak bekerja sama? Si Hamidah, Hamidah aku tak suka dia. Dia ni negatif lah. Kan? Tak sesuai dengan aku ni. Kalau aku bekerja sama dia, nanti dia rosakkan aku punya pemikiran ni. Kan? Aku kena cari orang lain. Siapa yang positive minded. Aku nak pilih yang positive minded, itu yang aku nak bekerja sama. So you have the power to choose your social circle. Itu maksudnya social circle. Okay? So Live Good is good. Live Good is good. To have this social circle, sebab apa? Orang-orang yang masuk dalam bisnes Live Good ini adalah orang-orang yang sudah ditapis otak dia. Okay, sudah ditapis perangai dia. Sudah ditapis jiwa dia. Orang yang kental jiwanya, yang positif mindanya, saja yang boleh bertahan lama di Live Good. Siapa jiwanya lemah, pemikirannya lemah, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dia akan gone. Dia akan tercicir. Di mana dia sudah? Tak jumpa pun di Zoom meeting, mana soal pergi? Kan? That person gone already. Okay? So ada penapisan di dalam sistem Live Good ini. Yang bertahan adalah orang-orang yang jiwanya kental,
pemikirannya kental, otaknya positif, ya kan? So, tuan-tuan akan berkawan dengan orang-orang seperti itu di dalam live group. Okay? So, bila tuan-tuan meninggal dunia, kawan-kawan itu mungkin dia masih hidup. Kalau dia pun meninggal dunia, bermakna dia punya family lah. Family dia lah yang ambil warisan dia tu. Kita juga warisan kita. Jadi warisan kita itu akan berinteraksi dengan warisan kawan-kawan kita. So they have social circle. Jadi kita menikmati social circle itu masa kita hidup. Dan keturunan kita juga akan menikmati social circle itu bila mereka hidup. Kan? So benda itu diwarisi. Okay? Dia tak payah cari lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan punya anak tu tak payah cari kawan dah ada dalam live group dah. Tak payah susah-susah nak cari kawan yang positif tu kan. Dah ada dalam live group punya circle. So itulah yang tuan-tuan wariskan kepada tuan-tuan punya keturunan. Bukan senang tu, tuan-tuan. Social circle is very important. Penting tu. Okay. Manusia yang jahat, manusia yang negatif, itu merosakkan. Dia merosakkan kehidupan orang lain. Okay. Jadi, mendapat orang-orang yang baik dalam lingkungan hidup kita, itulah sesuatu yang dipanggil rahmat. Rahmat dalam kehidupan. A good friend itu satu benda yang bernilai. Ya kan? So daripada bisnes ni lah kita kenal kawan-kawan kita yang berada dalam live group sekarang ini kan. Yang berada dalam Zoom meeting ini. Kita kenal melalui this platform, live group ini kan. Okay? Sebulan masih bertahan, 2 bulan bertahan, 3 bulan bertahan, dan 6 bulan bertahan lagi. Penapisan yang masih tinggal, yang masih aktif. These people are good people. I'm telling you. Okay, orang-orang yang masih tinggal ni dan 6 bulan ni kan, masih bersama kita lagi. Zoom meeting masuk. Masih ikut Zoom meeting. Dah 6 bulan dah. So these people are good people. Dia tidak akan masuk dalam Zoom meeting ini kalau dia tidak ada jiwa itu, sifat jiwa itu. Social circle. Okay? This is a social circle. Circle itu maksudnya group, ya, jemaah lah. Kalau dalam bahasa Malaysia kita itu circle itu bukan pusingan. Ya, circle itu pusingan, tapi dia maknanya ialah group of people. Okay? Kumpulan manusia. Jadi 5 perkara ini, financial freedom, time freedom, health freedom, location freedom, and social circle. Ini kita wariskan kepada keturunan kita. Bila kita buat business live group ini. Okay? Tuan-tuan dapat 5 perkara ini. Jadi sementara kita masih hidup, kita nikmati 5 perkara ni. Kita nikmati dia. Financial, time, health, location, social. Bila kita dah meninggal dunia, we pass on these 5 perkara ni kepada keturunan kita. Mereka pula yang nikmati. Mereka nikmati juga semasa hidup kita kerana mereka bersama kita kan. But when you leave this world, benda itulah tuan-tuan tinggalkan kepada mereka. Jadi mereka terus menerus mengecapi 5 nikmat ini. Ini nikmat ni tuan. 5 perkara ni nikmat. Nikmat yang besar. Okay? Keseronokan yang besar. Kedamaian yang besar. 5 ni. Cuba tuan-tuan
Cuba bayangkan orang yang cacat ataupun orang yang mengidapi penyakit yang teruk. Contoh, orang yang ada kanser. Dia sudah hilang sudah dia punya health freedom. Hilang, health freedom tak ada dah. Orang yang kena kanser contohnya. Atau orang yang kena kidney problem, dialisis. Dah masuk dialisis dah. Betapa susahnya hidup dia tu. Betapa susahnya hidup tu. Jadi kenikmatan hilang. Kedamaian itu hilang. Kedamaian itu. Kenikmatan hilang, kedamaiannya hilang. So benda yang sangat bernilai kan? Bernilai sangat tu. Okay? So we are passing these 5 freedoms. Social circle freedom tu, dia freedom juga tu. 5 freedom ini kepada warisan kita. Kepada siapa yang waris kepada kita lah. Now, jadi to do this, kita kena miliki dulu. Kan? Kita kena miliki dulu ni 5 perkara ni. 5 freedom ni kita sendiri mestilah milikinya kerana kita nak wariskan kepada ketuan kita. Okay? So that's why kita buat business live good. Sebab itulah kita buat business live good ini. Kerana kita nakkan 5 freedom tadi itu. Aku nak benda ni dan aku nak wariskan dia. Aku nak nikmati semasa aku hidup. Aku tidak tahu berapa lama aku hidup lagi kan. Nobody knows. Tidak ada orang tahu berapa lama dia hidup, tuan. Kita tidak tahu. Tapi berapa lama pun yang aku hidup tu, aku nak nikmati dia dengan 5 freedom ini. Jadi aku kena cepat-cepat nak capai 5 freedom ini. Okay? Now, dalam live good senang saja, tuan. Kita punya KPI dah ada. Sipu dah bagi KPI. Key Performance Indicator. Okay? For you to get that 5 freedom, senang je. Senang je. Become a diamond. Ini je. Ini saja. Engkau capai pangkat diamond tu, engkau dapat 5 freedom ni. Betul tuan, betul. Okay. Diamond itu memberikan tuan-tuan 5 freedom. 5 freedom tadi tu tuan-tuan dapat daripada pangkat diamond. Bronze, no. Bronze only 2 people. Silver, no. Not silver. Silver hanya 20 orang je. Okay. Tuan-tuan mestilah menjadi seorang pemimpin. What is a diamond? What is a diamond? Diamond ialah seorang pemimpin yang memimpin 2,500 manusia. Kenapa diamond boleh capai 5 freedom? Kenapa dia boleh capai 5 freedom tu? Sebab dia adalah seorang pemimpin yang memimpin 2,500 orang manusia. That this number 2,500 ni. Kalau platinum 500 je. 500 ni masih sedikit. Masih sedikit. Okay? Jadi kita perlukan sekurang-kurangnya 2,500 manusia yang kita pimpin. Kitalah mentor mereka itu. We are the mentor. Kan? Kita pemimpin. Macamlah tuan-tuan pergi nak pergi berperang tu kan. Nak pergi berperang. Nak pergi berperang. Berapa engkau punya ni tentera? Tentera aku 500. Alamak, sikitnya. Sikit je engkau punya tentera tu kan. Sekali kena bom mati semua. Kan? Okay. So at least tuan-tuan ada 2,500 tentera tuan-tuan yang di bawah pimpinan tuan-tuan tu. Kan? Macam itulah. Ibaratnya. Okay. Kalau tuan-tuan boleh hebat lagi lah.
Kalau tuan-tuan boleh hebat lagi, pimpinlah 50,000 orang. Minima tuan. Minima pimpinlah 50,000 orang. Tuan-tuan itu berpangkat crown. Oh, kalau crown, lebih 100,000, 200,000, 300, mungkin 1 juta tuan-tuan. 1 bulan punya income tu 1 juta tu. Financial freedomnya tu. Kuasa financial freedom tu 1 bulan 1 juta tu. Maybe boleh jadi sampai begitu. Kan sebab Tim Miller pun sudah setengah juta baru 1 tahun. Tim Miller crown diamond kita tu, income dia setiap bulan 500,000. Sekarang baru 1 tahun. Kalau 2 tahun? Kalau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Boleh jadi sudah 1 juta ringgit setiap bulan. Okay? Or maybe more. Maybe more than that. So jadilah pemimpin. Jadilah pemimpin. Supaya tuan-tuan mencipta. Mencipta apa? Mencipta legasi. Legasi apa? Yang 5 freedom tadi tu. Kita nak wariskan yang 5 freedom tu. Jadi kita kena jadi pemimpin. Sekurang-kurangnya diamond. Pemimpin itu bermula dengan diamond. Okay, kalau bukan diamond, no, not yet. Belum. Okay. Diamond and crown. Ini saja kategori pemimpin. Bronze, silver, gold, platinum, belum boleh dipanggil pemimpin. Dekat-dekat nak capai pemimpin, tapi bukan pemimpin. Belum. Okay. Taraf pemimpin ialah diamond and above. Diamond and crown. Itu barulah dipanggil pemimpin. Sebab sudah mendapat 5 freedom ini. Orang itu sudah miliki 5 freedom. Dia sudah boleh warisi kepada keturunan dia. Dan tuan-tuan, kalau kita ikut ajaran agama, okay, contohnya ajaran agama Islam, kita boleh bawa something ke alam yang seterusnya itu. Okay, so legacy satu hal. Tapi tuan-tuan boleh bawa something from dunia ini ke akhirat. Apa dia tu? Pahala. Pahala itu financial freedom juga. You must understand that. Okay. Pahala adalah financial freedom yang sebenar-benarnya. That is the true financial freedom. Pahala itu. Sebab pahala itu duit. Dan dia duit multi-dimension. Namanya berbagai dimensi. Dimensi dunia, dimensi alam kubur, dimensi hari berbangkit di akhirat. That is the money. Pahala itu is the money yang digunakan. Mata wang yang digunakan ialah pahala. Okay, even in this world. Walaupun di dunia ini tuan-tuan, mata wang pahala itu boleh digunakan dalam aktiviti dunia. Ada story dia. Ada story dia. Okay, di mana ada sekumpulan manusia, dia masuk gua itu pintunya tertutup dengan batu. Okay, pintu gua itu tertutup dengan batu besar. Jadi mereka tidak boleh alihkan batu itu. Caranya mereka menggunakan kuasa pahala itu. Okay, invoking the pahala itu to God untuk
gerakkan batu tu. Berhasil. Berhasil. From the power of pahala tu. Kan? Kepada Tuhan lah, Tuhan yang gerakkan. But dengan menerusi mata wang pahala. So even in this dunia, kita boleh gunakan pahala itu untuk manfaat dunia. So dia multi-dimensional money, pahala tu. So kalau tuan-tuan nak dapatkan pahala banyak daripada live good, what you do? Helping people. Bantu manusia. That is the essence of network marketing. Network marketing ini tuan-tuan, bisnes kita ni ialah membantu manusia. Itu dia punya roh. Dia punya roh itu, roh bisnes. Dan itu berpahala. Bila kita niatkan begitu, aku buat bisnes ni kerana aku nak bantu manusia lain selain diri aku. Kita dapat pahala every day. Every action. Tuan-tuan masuk Zoom meeting ni ada pahala tuan-tuan dapat. Tuan-tuan belajar dalam Zoom meeting ni ada pahala yang tuan-tuan dapat. Which is more than bonus. Okay. Nah, macam itulah. So dalam jiwa kita ni bila kita buat network marketing, dia mesti ada love. Mesti ada rasa cinta kepada manusia lain. Mesti ada. Nak bantu orang, mesti ada rasa cinta. Cinta kemanusiaan itu. Bukan cinta lelaki kepada perempuan, but cinta kemanusiaan. Regardless religion, regardless dia punya bangsa, keturunan. Kita cinta kemanusiaan. Barulah kita nakkan add orang dalam WhatsApp group, ajak orang masuk Zoom meeting, kan? Berjumpa dengan orang. Dia datang daripada kuasa dalaman tu, kuasa dalaman of love. MLM tu maksudnya mankind love mankind. MLM, multi level marketing. Tuan-tuan boleh tukar bahasanya kepada mankind love mankind. Cinta sesama manusia. Kita nakkan orang berjaya dalam hidup orang. Kita nakkan orang memiliki 5 freedom. Bukan aku seorang saja aku nak miliki 5 freedom tu. Aku nak kawan aku juga memiliki 5 freedom tu. Aku nak dia bebas. Kan? Bebas daripada kerja dia. Kasihan aku tengok dia kan. Pagi-pagi jam 7 pagi dah bangun kan. Waktu drive pergi pejabat dia, jauh pejabat dia. 1 jam nak sampai. Balik jam 7 petang baru sampai rumah. Kasihan saya tengok kan. Kerja dia teruk pula tu kan, kena marah bos lah itulah. So kita nakkan dia capai freedom. All the 5 freedom tu. Rakan-rakan kita. That's why we do this business. Sebab itu kita buat bisnes ni tak kisahlah cabarannya macam mana. Kita tetap buat. Kawan aku dah tak jumpa lagi dah. Mana dia pergi? No problem. Next. Kalau dia tidak boleh, ada orang lain yang boleh, yang kita boleh bimbing dia. Itu biasa. Filtering, itu dipanggil filtering, penapisan jiwa. Tugas kita sampaikan kepada manusia kebaikan live good ini. Ada 5 manfaat freedom tadi yang kita nak mereka miliki. Siapa yang accept, alhamdulillah. Siapa yang tidak accept, dia reject our invitation, tidak apa. Tidak ada putusnya manusia. Sampai kita mati pun tidak ada putusnya bilangan manusia yang kita boleh
beri manfaat itu. Kita sharing the manfaat itu. Ya. Orang Sabah bilang, itu orang dah pandai habis. Ya. Tidak pandai habis. Oke, so secara ringkasnya saya tunjuk slide. Oke, mencipta legasiku, legasi aku, ya, dengan live good. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang Cina kan, orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa, mereka itu kan ada nama-nama family. So dia punya custom macam itulah, dia punya adat istiadat dia punya budaya dia. The Chinese they have family name, ada family name, okay? Macam family Tang dynasty, kan Tang dynasty ya, hotel banyak hotel tu Tang dynasty kan, macam-macam dynasty. So mereka itu ada what we are talking tonight. Benda itu sudah diamalkan oleh orang-orang Cina. Mereka mengamalkan budaya ini, budaya 5 freedom itu. The Chinese have done that. Generation, kan? That's why they conquer the economy. Kenapa orang Cina menguasai ekonomi di ASEAN? Okay, the richest people in Indonesia, Chinese. The richest people in Malaysia, Chinese. Singapura lagi lah. Okay, sebab apa dia ada budaya ni? Budaya freedom ini, financial freedom, time freedom, semua ni diajar oleh family mereka. Keturunan by keturunan. Sudah diajar ilmu-ilmu seperti ini. That's why. Jadi kita belajarlah benda-benda macam tu. Okay, so mencipta legasiku dengan live good. Apa yang mau diwariskan kepada keturunan kita sebagai legasi kita? Pertama, mewariskan 5 lah, bukan 4. 5 freedom. Kebebasan kewangan, kebebasan masa, lokasi, kesihatan dan social circle. So 5 freedom. Okay, so contoh kebebasan kewangan, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan miliki aset. Aset seperti rumah yang disewakan. Bukan rumah yang didiami. Beza, tuan-tuan. Rumah yang didiami itu, yang tuan-tuan dia tinggal dalamnya itu bukan aset. Itu liability, kan? Aset, tuan-tuan, ialah rumah yang tuan-tuan bagi sewa. Sebab dia bagi tuan-tuan duit setiap bulan. Yang menghasilkan duit. Okay. Now, premis, aku ada lah satu premis di mana ni? Contoh, aku ada satu premis di Ceras. Premis tu aku sewakan kepada si Ahmad. Si Ahmad tu gunakan premis itu, dia buka dia punya kedai runcit. Dia bayar ke aku bulan-bulan RM3,000. Ground floor. Aku punya. Premis tu aku punya. Aku bagi sewa dekat si Ahmad tu. Jadi si Ahmad bulan-bulan bayar aku RM3,000 setiap bulan sewa. Guna aku punya premis untuk dia buat bisnes kedai runcit dia. Itu aset bagi aku. Itu satu. Aku ada 10. Aku ada 10. Ada di KK, ada di Kota Baru, ada di JB. Kan? Aku ada 10 premis macam tu. Rumah sewa, aku ada 10 juga rumah sewa. Aku ada 10 unit kondominium. Aku ada 10 unit. Aku bagi sewa, semua bagi sewa. Aku ada tanah.
Ada yang guna untuk tanam buah-buahan, tanam durian, tanam rambutan, macam-macam lah. Aku ada 5 tanah aku sewa. So itu aset. Kalau tuan-tuan ada aset seperti itu, tuan-tuan adalah bebas kewangan. Sebab apa? Tuan-tuan tak payah kerja. Tak payah kerja. Setiap bulan ambil saja benda tu, duit tu. Duit tu datang. Dia mengalir setiap bulan tu, tuan-tuan, daripada aset itu. Okay, jadi kalau nak bebas kewangan, kita mesti ada aset. Dalam Live Good, mana dia aset dia itu? Dalam Live Good tadi itulah engkau punya tentera tu. Tentera engkau itulah aset engkau. Berapa tim engkau sekarang? Berapa orang? 500. 500 orang itulah engkau punya aset. Bila engkau capai diamond, kau ada 2,500 orang. Itulah engkau punya aset. Kenapa mereka aset? Sebab mereka tu buat kerja setiap bulan, engkau dapat bonus. Bonus tu duit. Jadi manusia itu yang ada dalam Live Good, dia adalah aset. Manusia. Kan? Jadi tuan-tuan sebenarnya mencipta aset dalam Live Good. Bila tuan-tuan buat penajaan. Menaja itu ialah mencipta aset. You must understand that. Proses mencipta aset dalam Live Good ialah bila tuan-tuan buat penajaan. Penajaan itu ialah kasih sayang. Kenapa takut dengan menaja? Menaja itu to express your love to other people. Mankind love mankind. Kita pass on the love to other people. Kenapa nak takut? Kan? Aku tidak suka menaja lah. Aku tidak suka menaja. That means you tidak suka manusia. Maksudnya engkau tidak suka manusia. Engkau tak suka manusia. Engkau benci manusia kan? Kan kita kena love each other. That's what this business is all about. Inilah dia punya bisnes ni, Live Good ni. Mencintai manusia lain. Kasih sayang kepada manusia lain. Kita nak manusia lain juga hidup damai. Memiliki freedom itu. Okay? So Live Good adalah mencipta aset, tuan-tuan. Bila tuan-tuan sudah ada income every month, dah capai pangkat diamond, tuan-tuan punya income at least 40,000. 40,000 sebulan tu, dia meningkat 100,000 sebulan. Setiap bulan tuan-tuan boleh miliki satu premis kedai. Setiap bulan. Daripada Live Good ini tuan-tuan mendapat aset-aset yang lain. Oh, bulan ni aku dapat 100,000, aku nak pergi ke bank. Aku nak pergi bank. Aku nak uruskan pembelian satu kondominium, satu unit kondominium. Aku nak sewa kondominium itu nanti. Aku nak bagi sewa. Jadi aku nak bayar urusan bank nanti, deposit 100,000, aku nakkan buat loan, miliki unit kondominium itu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan, dah 10 unit kondominium. Okay, sambung lagi. Aku dah ada 10 kondominium. Sekarang aku nak guna pula bonus aku nanti, aku nak uruskan premis untuk kedai. Kedai-kedai aku nak cari orang-orang yang buka 7-Eleven ke, yang buka kedai-kedai runcit ni, aku nak bagi sewa kat mereka. Sebab kedai runcit ni bagus, dia punya cash flow bagus. Jadi mereka boleh bayar sewa tu. Okay, bulan ni aku beli satu. Bulan depan beli satu. Every month satu premis.
Dah ada 10 kedai lah. Kedai orang punya lah, tapi premis aku punya. Lepas tu aku buat lagi satu bisnes. Iaitu sewa rumah. Aku beli rumah. Sampai aku ada 10 rumah untuk aku sewakan. Daripada Live Good. Semuanya daripada bonus Live Good itu bila aku dah capai diamond. Jadi 10 tahun aku ada berpuluh-puluh aset. Setiap bulan aku dapat berjuta-juta ringgit. Daripada semua aset aku itu. Itulah yang aku wariskan kepada keturunan aku. Aset-aset itu. Termasuk yang Live Good punya itu. Dan itulah yang aku bawa kepada alam akhirat aku. Sebab aku, duit-duit daripada aset itu, aku buat yayasan. Aku buat yayasan. Yayasan tu dipanggil Yayasan Sifugani. Tuan-tuan buatlah, tuan-tuan punya yayasan nama sendirilah kan. Yayasan Sifugani. Yayasan ini dia menguruskan charity. Charity akan memberikan tuan-tuan pahala yang besar. Mengalir, tuan-tuan mati dah. Pahala masih berjalan. Masuk ke alam kubur tuan-tuan. Masuk ke alam akhirat tuan-tuan tu. Daripada charity. Tuan-tuan boleh buat charity kalau tuan-tuan ada aset. So that's how you manage your life. Kan? Tuan-tuan uruskan kehidupan tuan-tuan itu. Seperti itu. So itulah dia punya, tuan-tuan kena create life book tuan-tuan tu. Yang saya suruh buat life book tu. Kenapa saya suruh buat life book? Tuan-tuan sebab tuan-tuan boleh rancang. Tuan-tuan. Aku nak capai begitu. Aku nak create asset, aku nak ada yayasan sendiri. Yayasan sendiri itu dia akan uruskan charity aku. Charity itu, itulah yang aku harapkan bila aku meninggal dunia. From the charity. Legasi satu hal. For my family satu hal. Itu hal yang lain. Tapi juga untuk aku. Iaitu charity. Iaitu pahala. Kan ramai orang tu. Ramai orang sipur rasa silap juga kan. Dia kata, tak payahlah bagi kepada waris. Kan biarlah mereka kerja sendiri. Aku penat kerja ni, aku dapat harta-harta ni, biarlah aku guna sendiri. Biar aku bagi semua charity lah. Keturunan aku tak payahlah, biar dia kerja sendiri macam aku kerja. Ada orang macam tu. Tapi to me that is not right. That is not right. Okay. So mesti ada untuk keturunan kita, mesti ada untuk charity. Tidak semua untuk charity. That is your keturunan tu kan. Takkan tidak ditinggalkan untuk warisan keturunan, mesti ada tu. Okay. Itulah. Okay, warisan keban masa. Kita nak bercuti bila-bila masa, we can do that. Kerana kita ada kebebasan kewangan tadi. Jadi masa kita tidak terbuang dengan perkara-perkara yang rutin. Orang yang bekerja tuan-tuan, hidup dia boring. Kebanyakan lah. Kebanyakan manusia lah, tak boleh kata semua kan. Kebanyakan manusia yang bekerja, hidup dia boring. Kenapa? Kerana dia buat benda yang sama setiap hari. Benda yang sama setiap hari. Okay? Dan dia terikat dengan aktiviti kerja dia. Ada event-event yang bagus, dia tak boleh pergi ikut event itu. Sebab apa? Masa itu bukan dia punya. Masa dia dah dibeli oleh majikan dia. Majikan yang punya masa tu. Dia dah jual masa dia kan. Tidak bebas lagi kalau tuan-tuan ada pekerjaan. Okay?
Jadi bebaskan diri dengan hapuskan pekerjaan itu. Dengan kita miliki bisnes. Dengan kita gantikan dengan bisnes lah. Kebebasan lokasi. Tentuan nak pergi World Cup, tentuan nak melihat aurora. Aurora tentuan tahu aurora. Aurora. Aurora yang ni tuan. Ini cahaya ni. Okay. Kalau tuan-tuan pergi ke Finland di utara. Eropah di utara dia. Tuan-tuan boleh nampak cahaya seperti ini. Ini dipanggil aurora. Okay. Jadi buatlah satu impian tuan-tuan. Sebelum aku meninggal dunia, aku nak pergi sana di Finland, aku nak tengok tu aurora tu kan. Kebebasan lokasi, you can be there. Tidaklah terikat di sandakan saja kan. Aku tak boleh keluar sandakan, aku di sandakan je kan. Satu hari nak pergi juga ke utara Eropah tu, pergilah ke Finland tu, tengoklah aurora tu kan. Bukan seorang-seorang, satu family pergi. Kan, bini aku, anak aku, kan. Kami semua pergi sana. Seronok tengok tu aurora tu kan. Kebebasan lokasi. Bukan saja kita nak kebebasan tu, tapi kita nakkan anak-anak kita juga memiliki kebebasan tu. Kebebasan kesihatan. Kesihatan itu dia berkaitan dengan tubuh. Tubuh kita ni dia punya building block. Tubuh kita ni tuan-tuan, dia punya building block. Umpama rumah itu dia punya batu bata tu. Batu bata itulah building block kepada rumah. Tubuh manusia ni building blocknya ialah nutrisi. Nutrisi. Bukan obat-obatan hospital. Bukan obat-obatan hospital. Bukan obat-obatan klinik. Itu bukan building block. Itu adalah racun sebenarnya. Marah doktor. Doktor marah kat si Bugani ni kan. Medicine is not your food. Tapi manusia dah jadikan medicine sebagai food. Dah jadi makanan dah. Hari-hari pagi makan. Makan obat kencing manis, makan obat darah tinggi, makan obat macam-macam obat. Manusia sekarang ni dah jadikan medicine, obatan tu jadi makanan dia. That's why bertambah banyak orang yang sakit. Okay, sebab medicine is poison. Siapa kata? Farmasi yang kata. Farmasi yang kata. Dia kata gitu. Medicine is poison. Sebab itu tidak boleh sembarang orang bagi medicine. Sebab dia poison. Dia racun. Cuma doktor, farmasi saja yang boleh bagi prescription. Orang biasa tidak boleh kerana dia racun. Salah bagi mati orang. Jangankan manusia salah bagi mati orang. Kalau doktor itu sendiri pun dia salah bagi obat. Dia salah bagi obat ke orang, mati. Banyak kes. Banyak kes doktor salah bagi prescription. Mati pesakit dia. Sebab dia racun. Sebab tu dia ada ular tu. Nampak tu? Simbol dia. Ular dua ular melilit di tongkat tu kan. Melambangkan dia racun tu. Itu banyak makna tu tuan. Yang ular tu, dua ular tu melilit di tongkat tu, dia banyak makna tu. Banyak makna dia. Okey, jadi suplemen kita ni tuan, dia ada suplemen untuk tubuh kita bertaraf world class. Kita punya doktor Ryan adalah kita punya director. Dia pencipta formula-formula dalam produk kita ni. Okay, so dia sangat-sangat teliti
Dia sangat-sangat teliti sebab dia tahu ni racun, ini bukan racun. Dia tahu. Pada bidang dia, pharmaceutical, dia farmasi, doktor dalam farmasi. Okay, jadi dia cuma ambil bahan-bahan yang organik sahaja untuk dijadikan produk Live Good. Tidak ada unsur-unsur sintetik. Sintetik itulah medicine. Medicine dia tidak guna organik, dia guna sintetik. Sebab tu dia jadi racun. Tapi itu yang murah kan. Itu yang murah. Kalau organik dia mahal, tak? Okay? That's why the pharmaceutical dia untung berbilion-bilion kan. Okay, so balik pada cerita kita ni, tuan. Jadi bahan-bahan kita yang ada di sini semua organik. Dan tidak dicampur dengan apa-apa pun yang sintetik. Okay? Banyak produk-produk suplemen, di pasaran itu, tuan-tuan. Termasuk yang syarikat direct selling pun. Mereka itu mencampurkan organik dengan sintetik. Dicampur. Okay, tapi kita punya syarikat kita ini dia sangat-sangat telus. Yang mana tidak pernah dibuat oleh syarikat lain. Syarikat ini dia berikan nama-nama bahan yang ada dalam produk kita dan dia beritahu berapa persen. Kita punya company ini terlalu baik, tuan-tuan. Dia tidak menutup. Dia tidak sembunyikan formula itu. Kita punya formula diberitahu. Siapa nak tiru? Tirulah kalau engkau boleh tiru. Kan? Kami jual murah. Engkau tahu formula kami pun engkau tak akan buat. Sebab apa? Engkau tidak akan mampu untuk menjual harga semurah kami jual. Itulah dia Live Good, tuan-tuan. Kebaikan Live Good kepada manusia ni, tuan. Okay, so we are doing good to the people. Kita nakkan orang sehat. Kita nakkan orang sehat dapat dengan harga yang murah produk kita. Okay, jadi kita nakkan kebebasan kesihatan itu. Dalam Live Good ada. Okay, next. Inilah wariskan kebebasan social circle. Saya pun dah ulaskan tadi banyak cerita. So, semua orang yang ada dalam tim kita itu bila mereka bertahan dalam Live Good, mereka itu sudah pasti adalah orang-orang yang baik. Okay, orang-orang yang positif. Siapa yang tidak positif dia akan tercicir. Dia tidak akan bertahan lama dalam Live Good. Ya kan? Macam itulah, tuan-tuan. Okay? So ada penapisan. Yang bertahan saja itulah menjadi tuan-tuan punya kawan. Mereka akan menjadi tuan-tuan punya social circle. Social circle tu kawan lah, kawan. Okay? So dia akan kawan, anak-anak kita akan berkawan dengan anak-anak dia. Kita dah mati, anak kita tinggal, anak dia juga tinggal. Jadi anak kita berkawan anak dia. Macam itulah, tuan-tuan. Okay? Kalau ada jodoh, anak dia kahwin dengan anak kita. Kan? Aduhai, macam itulah. So itulah maksudnya kita wariskan kebebasan social circle. Tuan-tuan belajar terus daripada kita punya Director of Product Formulation, iaitu Dr. Ryan. Dr. Ryan every week dia bagi ilmu. Tuan-tuan tengok video dia dalam YouTube. Every week. Jangan belajar daripada Sifu. Sifu bukan nutrisi. Sifu bukan pakar nutrisi. So don't learn from me. Sifu ni pakar komputer. I'm a computer scientist. Background Sifu ialah computer scientist. Kalau tuan-tuan nak belajar macam mana nak buat website, bolehlah. Sifu boleh ajarlah. Kan? But kalau nutrisi, bukan bidang Sifu tu. Bukan bidang. Tapi tuan-tuan senang saja ikut video rakaman Dr. Ryan sebab dia buat setiap minggu, dia dengan isteri dia tu.
isteri dia Lisa Goodkin, Ryan Goodkin and Lisa Goodkin. Okay. Dua-dua tu dia buat setiap minggu tu. Never miss, every week. Sudah ada berpuluh-puluh video penerangan about our product. Kan sudah ada. Banyak dah, kan. Produk Super 8. Berapa banyak video cerita pasal Super 8. Yalah dalam bahasa Inggeris lah, tuan-tuan. Dalam bahasa Inggeris lah, kan. Okay, jadi tuan-tuan nak belajar dalam bahasa Malaysia macam mana? Tuan-tuan translate lah. Dia ada dalam video tu. Dalam video YouTube tu dia ada setting, tuan-tuan. Setting tu tuan-tuan boleh pilih bahasa apa nak dia jadikan dia subtitle. Okay. Jadi bila Dr. Ryan Goodkin tu dia cerita pasal produk tu, di bawah tu nanti ada tertulis bahasa Malaysia kalau tuan-tuan pilih bahasa Malaysia. Jadi tuan-tuan faham juga apa dia cerita, kan? Tuan-tuan faham apa dia cerita. Okay. So bukan dengan sibuk nak belajar pasal produk. Belajar terus daripada kita punya Director of Product Formulation. Itu yang hebat, paling hebat lah. Dia cerita, kan. Okey, itu menjawab soalan. Ada lagi soalan lain? Kalau tuan-tuan nak baca maklumat produk pun ada dalam kita punya website. Penerangan dia semua ada situ dalam kita punya produk description tu. Setiap produk kan ada dia punya deskripsi. Boleh belajar di situ, boleh belajar daripada video, macam-macam boleh. Okey, kalau tak ada, jadi kita sampai sini saja. Jadi secara ringkasnya, tuan-tuan, ciptalah tuan-tuan punya aset dalam bisnes kita ni dan wariskan aset itu kepada keturunan kita dan jadikan dia pahala supaya tuan-tuan juga mendapat manfaatnya bila kita meninggal dunia. Ada untuk waris kita, ada untuk diri kita juga dalam dimensi yang berbeza, kan?